Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna hadha al-marada jundun min junudik, tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu 'amman tasha'. Allahumma fasrifu 'anna وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونهذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, pertamanya sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita masih lagi diberikan ruang dan peluang serta kekuatan untuk kita hadir ke masjid, dan alhamdulillah telah pun kita melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipelihara daripada wabak COVID-19 yang sehingga hari ini dia makin meningkat. Dan mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memelihara kita seperti mana doa yang kita panjatkan muqaddimah tadi, tusibu bihi man tasha, engkau yang memberi musibah, ujian, dugaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tasrifuhu wa amman tasha, juga engkaulah yang akan menghindarkan daripada musibah kepada siapa yang engkau kehendaki. Allahumma fasrifu anna, ya Allah, peliharalah kami daripada musibah, wabak dan segala yang buruk. Wa an buyutina, serta ahli keluarga kami. Wa an ahlina, ahli. Wa an buyutina, keluarga rumah kami. Wa an ahlina, ahli keluarga kami. Wa azwajina, isteri pasangan kami. Wa zararina, zuriat kami, anak-anak kami. Wa biladina, negara kami. Wa biladil muslimin, negara-negara kaum muslimin. Wahfadna mimma nakhaf wa nahdhar, dan peliharalah kami, ya Allah, peliharalah kami mimma nakhaf, daripada apa yang kami takut, khususnya COVID-19. Wa nahdhar, dan dengan kami waspada juga COVID-19. Fa anta khairun hafidha, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik penjaga. Wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya engkaulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, di samping itu juga sentiasa kita menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa kepada kita, ya, seperti mana yang diperingatkan selalu oleh jawatankuasa masjid, ya, pakai face mask, bawa sejadah sendiri, ya, sebagai langkah pencegahan. Maka langkah pencegahan itu adalah perlu dan patut kita ikuti. Kita tidak boleh meletakkan bahawa segala sesuatu itu tergantung dan terserah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dalam perkara itu ada dua yang disebutkan ittirari, tergagah atau terpaksa, dan satu lagi ikhtiari, yang ada padanya pilihan kita. Jadi ada padanya pilihan kita, iaitulah ikut SOP.
Kalau nak kena juga, ia adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita menyambung kuliah sirah nabawiyah dengan menggunakan kitab Ar-Rahiqil Maktum. Dan insya-Allah kita masuk pada tajuk yang seterusnya, iaitulah pada muka surat yang ke-47. Tajuk sebelum ini, gambaran masyarakat Arab jahiliyah, telah pun kita bicarakan sehingga perihal ekonomi, moral, ya. Selesai kita bicarakan, dan pada malam ini kita akan menyambung pada tajuk yang baru, itulah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda. Dan pada tajuk baharu ini boleh jadi kita akan pecahkan kepada beberapa bahagian, ya, boleh jadi 3 bahagian, kerana pertemuan kita dalam musim PKPP ni dalam lingkungan waktu 30 minit sehingga masuk waktu Isya. Jadi kita tunggu kepada perbincangan berkaitan dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda. Pada muka surat yang ke-47, nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin amin Allahumma amin. Nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dibahagikan kepada 3 peringkat. Peringkat pertama disepakati semua ahli sirah, iaitu keturunan baginda hingga Adnan. Peringkat pertama ni disepakati oleh semua ahli sirah. Peringkat kedua, ahli sirah berikhtilaf pendapat, berbeza pendapat, iaitu padanya ada yang bertawakuf dan ada pendapat yang membicarakan mengenai dengannya, iaitu dari Adnan hingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu peringkat kedua. Bertawakuf tu daripada waqaf, berhenti. Maksud ada para ulama sirah berhenti situ je, tak mau berikhtilaf, tak mau beri pandangan kerana takut ada kesilapan. Ada setengah bertawakuf, dia berhenti situ. Ada yang memberikan pendapat dan membicarakan mengenainya, iaitu dari Adnan hingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian peringkat yang ketiga, di mana kita meragui padanya tentang beberapa perkara yang tidak sahih, iaitu dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Adam ni ada perkara yang diragukan. Cuma bila disebut dalam kitab ni kita baca jugalah, ya, kerana dari Nabi Adam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hingga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kira jarak jauh sungguh. Kan generasi yang begitu jauh sungguhlah. Kerana Nabi Adam manusia pertama, kan, manusia yang diciptakan oleh Allah yang pertama. Kemudian dari keturunan-keturunan ni, kerana ahli sirah ni, sejarawan ni, dalam meletakkan, kita katakan, nasab ni, keturunan ni, silsilah ni, dia bukan kalau kata mutaakhir ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi ada terhenti, terputus, ya. Kalau kita bicarakan umpamanya berkaitan dengan Ashabul Kahfi, ya, Allah sebut dalam suratul Kahfi, sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Dalam nak menjelaskan tentang berapa orang pemuda Ashabul Kahfi, Allah sebut dalam ayat tersebut, sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum. Ada yang mengatakan bahawa pemuda Ashabul Kahfi itu 3, salasah. Wa yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum, yang keempatnya anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Pandangan yang seterusnya kata 5 orang. Yang keenamnya anjing. Rajman bil ghaib, meneka-neka perkara gaib.
Pasal hak bincang ni hak kemudian. Maksudnya hak yang datang kemudian. Nak bincang hak dulu. Kan? Kita belajar dalam perkara ghaib ini kisah ataupun kisah umat yang terdahulu pun termasuk dalam perkara ghaib. Sehinggalah Allah menjelaskan kepada kita melalui Al-Quran dan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pun juga secara sam'iyat kita dengar ya. Kan? Dalam pemuda Ashabul Kahfi ini disebutkan rajman bil ghaib. Meneka-neka perkara ghaib. Teka 3, ada pandangan kata 3, ada pandangan kata 5. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum, dan ada pula pandangan kata 7, wa thaminuhum kalbuhum, yang ke-8-nya anjing. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah rabbi a'lamu bi'iddatihim, Tuhanku lebih mengetahui akan jumlah bilangan dia. Ma ya'lamuhum illa qalil. Apa yang kamu tahu ni qalil, sedikit ya. Jadi sebab itu kita sebutkan tadi dalam pecahan atau pembahagian 3 peringkat ini. Peringkat pertama kita sebutkan bersepakat, ittifaq ahli sirah. Peringkat yang kedua dah berlaku ikhtilaf, perbezaan pandangan. Ada yang tawakuf, berhenti, maksudnya tak mau membicarakan ya, selepas dari Adnan hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada manakala peringkat ketiga lagi inilah, peringkat kedua pun dah berlaku ikhtilaf, ada yang bertawakuf, ada yang bincang. Manakala peringkat ketiga lagi inilah ya, berlaku keraguan-keraguan padanya. Cuma kita bicarakan juga menurut kitab yang kita buka ni, Ar-Rahiqil Maktum. Baik, kemudian telah pun kita bicara secara sepintas lalu. Berikut diperturunkan uraian secara detail mengenai ketiga-tiga peringkat itu. Baik, peringkat pertama, hak ni kita boleh pegang betul lah. Maksud kata daripada Nabi yang kata silsilah hingga Adnan, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah bin Abdul Muttalib bergelar As-Syaibah bin Hashim bergelar Amru bin Abdul Manaf bergelar Al-Mughirah bin Qusay bergelar Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Ghalib bin Fihr bergelar Quraisy. Pada beliau dinasabkan kabilah ini Quraisy, masyarakat Arab Quraisy. Bin Malik bin Nadr bergelar Qais bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bergelar Amir bin Alyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai situ. Itu bahagian pertama yang bersepakat ahli sirah ya. Bersepakatnya kerana masih lagi kita katakan dalam dia Arab ni, depa dari sudut silsilah ni, nasab ni, depa ni ya, depa pegang bagaimana adalah catatan dia ya. Berbeza kita ni boleh jadi setakat kita bin ayah kita, bin tok kita, bin moyang kita, bin kelima. Hak keenam kita dah tak ada dah. Maksud tak ada dah kita katakan silsilah yang kita boleh sebutkan. Itu. Berbeza Arab, dia disebut boleh sebut ni siapa. Kerana dia dari sudut nasab ni depa jagalah. Depa jaga dan depa pegang dalam erti kata adalah catatan dia. Bila sebut daripada keturunan mana, tahulah dia ada silsilah dia. Baik, kita tidak siapa lagu itulah, melainkan orang yang Allahumma salli Muhammad yang ternama. Maka bila ternama ni dijagalah dia punya silsilah dia ya. Umpamanya para sultan raja ya, yang dijaga silsilah dia dijaga. Melainkan kita jaga sendirilah. Kita jaga, kita buat satu catatan, kemudian turun ni. Kemudian kita turun kepada anak-anak kita, generasi kita. Maka adalah dia punya
catatan silsilah tu tadi, nasab tu tadi. Jadi silsilah ini adalah yang hampir ya, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya riwayat dia adalah riwayat maksudnya yang menceritakan tu ada. Yang ni anak kepada siapa, anak kepada siapa, anak kepada siapa sampai Adnan. Gitu. Jadi bahagian yang kedua yang kita sebutkan tadi, berlaku ikhtilaf, perbezaan pandangan ulama sirah. Ya, ada yang masih lagi membicarakan yang kita bacakan, dan ada yang bertawakuf. Maksud dia kata bahagian kedua ni kita tak boleh pegang lah. Kerana berlaku ada apa tu kita katakan ya, dari sudut kita nak sebut fakta ya, yang riwayatnya, penceritaannya boleh jadi ada yang tidak berapa yakin kan? Tidak berapa tepat ya, pada periwayat dia. Baik, kita baca juga pada bahagian yang kedua menurut kitab Sirah Ar-Rahiqil Maktum ini pada muka surat 47 di bawah sekali, bahagian kedua, Adnan bin Ud bin Hamisa bin Sulaman bin Aus bin Buz bin Qamwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Hadha bin Baldas bin Yadalaf bin Tabah bin Jahim bin Nahish bin Mahi bin Ain bin Abqar bin Abid bin Adda bin Hamdan bin Simba bin Yasir bin Yahzan bin Yalhan bin Ar-Awa bin Ain bin Daisan bin Aisat bin Afnad bin Ayham bin Muksir bin Nahis bin Zara bin Suma bin Madi bin Audah bin Uram bin Qidar bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Sampai situ. Jarak dia tu Allahumma salli ala Muhammad, keturunan generasi tu banyak sungguhlah, kita baca banyak mana nama tu. Memakan masa kita kata 1000 tahun ni ya. Kerana generasi ni nak pergi kepada 3-4 generasi tu 100 tahun dah. 100 tahun dah kan. Daripada tu turun kepada kita nak sebut 3 generasi, kita kata 3 generasi tu boleh pergi 100 tahun. Jadi ni banyak mana dah kita sebut nama tadi, beratus tahun, boleh jadi 1000 tahun lah. Kerana jarak tu jauh tu. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ni jauh. Jadi di sini terdapat ikhtilaf. Kemudian bahagian yang ketiga, daripada Nabi Allah Ibrahim hingga Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya. Tetapi kalau ada poster kan, poster tu nasab atau silsilah Nabi ada. Ya, dia punya turunan dia daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Inilah ikut pada dalam kitab Ar-Rahiqil Maktum. Cuma turunan-turunan dia tu tidak sedetail ni lah. Ya. Turunan tu secara kita sebutkan dari Nabi ke Nabi lah kebanyakannya. Dari Nabi ke Nabi, Nabi Adam hingga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bahagian yang ketiga, Ibrahim bin Taruh bergelar Azar. Taruh ni ayat kepada Ibrahim yang bergelar Azar, yang disebut dalam Quran, wa qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada li abihi, bapaknya, Azar, gelaran bapak tadi, azara atattakhidhu asnaman aliha, apakah patut kamu mengambil asnaman, berhala, sebagai Tuhan? Nabi Allah Ibrahim menegur ya, ayah dia lah. Maka ni kita nak sebut secara sepintas lalu perbezaan di antara dari sebelum kita sebutkan keluarga lah, keluarga para anbiya. Kerana ada yang meletakkan ini pada pandangan ya, yang meletakkan bapa dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam finnar, dalam neraka. Kenapa? Kerana tidak beriman. Ya. Kerana dalam zaman tu zaman
apa kita sebutkan fatrah yang terputus jalan hidayah. Nabi tak ada, kita dah berlaku perubahan. Baik. Maka dijadikan hujah bagaimana dikatakan bahawa samalah juga dengan Nabi Ibrahim. Ya, bapaknya menyembah berhala. Maka matinya kufur. Maka kita menjawab perbezaan antara Nabi Ibrahim dan satu lagi hujahnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ya, yang mana isterinya tidak ikut kan, masuk apa tidak ikut naik bahtera Nabi Nuh, yang mana dengan demikian tergolong dalam golongan yang kufur, tidak ikut kepada apa yang dibawa oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Baik, maka kita jawab perbezaan dia Nabi Allah Ibrahim dengan ayahnya. Demikian juga Nabi Allah Nuh, isteri anak dia. Mereka ni dalam kalangan apa kita sebutkan tidak tergolong dalam kalangan ahlul fatrah yang terputus jalan tu. Sebab apa? Sebab Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Nuh alaihi salam telah diangkat dan dilantik menjadi Nabi Rasul, telah menyampaikan dakwah yang disebut tadi, wa id qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Maknanya Nabi Ibrahim telah diwahyukan dan diperintahkan untuk berdakwah. Berbeza Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Nabi dalam perut ibu. Demikian ibunya masih lagi Nabi dalam itu masih kanak-kanak, belum lagi diutus diangkat menjadi Nabi Rasul. Jadi ayahanda Nabi, ibunda Nabi, tok wa Nabi, ya, tergolong dalam golongan ahlul fatrah yang tidak diazab oleh Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, suratul Isra. Dan kami tidak mengazab seseorang sehingga kami utus rasul. Jadi ayat itu jelas menjelaskan bahawa ayahanda bonda Nabi, tok wa Nabi tidak diazab oleh Allah kerana terputus jalan hidayah yang disebut sebagai ahlul fatrah. Berbeza ayahanda Nabi Ibrahim dan juga isteri dan anak-anak Nabi Allah Nuh alaihi salam. Itu beza dia. Jadi tak boleh jadi hujah yang kita kata yang dijadikan hujah kata Nabi Allah Ibrahim pun sama ayah kufur. Demikian Nabi Nuh, isteri anak kufur. Dan dalam masa yang sama telah disampaikan dakwah. Berbeza ni sini. Ya. Hak sama di mana disama, nak kata sama pada ayah Nabi Ibrahim dan isteri anak Nabi Nuh, iaitulah bapa saudara Nabi Abu Talib. Itu sama. Kerana Nabi matinya bapa saudara Nabi Abu Talib ini ketika Nabi telah diangkat menjadi Nabi Rasul, telah pun menyampaikan dakwah, telah berdakwah, telah mengajar, tetapi kerana masih tidak ikut, ya, apa yang dibawa oleh Nabi, terikut, ya, cuma memberikan perlindungan. Ini kelebihan kita sebutkan Abu Talib lah. Cuma ni disebut ke mana kerana hidayah itu milik Allah. Sebab itu Allah tegur Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta, tak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu sayang. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tapi Allah yang beri hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Kerana Nabi SAW sangat berkendak agar bapa saudaranya Abu Talib ni masuk Islam. Kerana banyak jasa ni Abu Talib ni, kan? Membela Nabi SAW di awal Islam. Cumanya tidak masuk Islam dah. Maka Allah jawab dalam ayat itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kerana hidayah itu milik Allah. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah la tahdi man ahbabta, tak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu sayang, siapa yang kamu sayang. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tapi Allah. Tugas Rasul sampai dakwah. Siapa yang beriman ia beruntung, siapa yang kufur wal-iyadzubillah akan mendapat azab nanti di hari akhirat. Baik, bahagian ketiga, tak baca lagi kan?
iaitu dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Allah Adam alaihissalam. Iaitu Ibrahim bin Taruh bergelar Azar, bin Nahur bin Saruh atau Saruh, bin Ra'u bin Falah bin Abir bin Shalil bin Arfashad bin Sam bin Nuh, itu Nabi Allah Nuh alaihissalam, bin Lamik bin Mutawashlih bin Akhnuf, dikenali sebagai Nabi Idris alaihissalam, Ibni Yarid bin Mahalai bin Qainan bin Anushah bin Syid bin Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita baca umpamanya kitab Aqidatun Najim, dia cerita sikit berkaitan dengan para anbiya wal mursalin ini. Allahumma salli Muhammad, nabi yang turun daripada Nabi Allah Adam alaihissalam, daripada Syed ni. Turun daripada Nabi Adam, kemudian turun Syed, turun sinilah para anbiya wal mursalin. Kemudian turun selepas Nabi Ibrahim, nabi yang seterusnya turun, Allahumma salli Muhammad, turun yang selepas Nabi Ibrahim, turun daripada zuriatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Turun daripada Allahumma salli Muhammad, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Cuma kalau menurut riwayat hanya satu nabi sajalah, seorang nabi saja yang tidak turun melalui Nabi Allah Ibrahim, tapi tetap dia turun melalui Syed ni. Ada yang berpandangan bahawa Syed ini adalah nabi yang bukan rasul lah. Nabi yang bukan rasul kan, nabi kan Allahumma salli Muhammad ramai. Jadi turun daripada sini. Yang kebanyakannya turun, iaitu selepas daripada Nabi Ibrahim itu melalui Allahumma salli Muhammad tu Nabi Ibrahim. Baik, itu disebut Nabi Allah Ibrahim itu bapa kepada para anbiya wal mursalin. Baik, itu bahagian yang ketiga. Cuma pada bahagian yang ketiga ni kita sebutkan tadi, kerana riwayatnya lemah, ada perkara yang boleh jadi tidak sahih, boleh jadi meragukan. Baik, kemudian kita sambung sikit lagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenali sebagai keluarga Hashimiyah, nasab kepada Hashim bin Abdul Manaf. Bani Hashim, disebut sebagai Bani Hashim atau Hashimiyah. Oleh itu ada baiknya kita memperkatakan secara ringkas mengenai Hashim dan orang-orang yang selepas beliau, yang nasabnya bagaimana? Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Situ mana Allahumma salli Muhammad, moyang Nabi lah. Moyang Nabi ibni Hashim. Hashim seperti yang telah kita sebutkan sebagai orang yang bertanggungjawab memberi minum dan makan kepada jemaah haji. Tugas ini diwarisi dari Banu Abdul Manaf setelah Banu Abdul Manaf dan Banu Abdul Dar bersetuju membahagikan jawatan ini sama mereka. Hashim adalah tokoh yang kaya dan berpangkat. Beliaulah orang pertama yang memberi makanan bubur roti kepada jemaah haji di Makkah. Asal nama beliau Amru. Hashim ni gelaran. Kemudian dinamakan Hashim yang bererti memecah, kerana beliau memecahkan roti, dia mencari-cari roti kan, pecah roti itu untuk dibuat bubur, dimasuk dalam bubur. Beliaulah tokoh yang merancang 2 perjalanan Quraisy di musim sejuk dan panas. Seorang penyair telah mengabadikan keturunan Hashim dan perancangannya dalam madahnya, dalam syairnya. Dalam masakan roti kau pecah-pecah ketika kesusahan melanda bangsa Makkah. 2 perjalanan kau rancangkan di musim panas dan sejuk, siap diaturkan. Itu apa syair lah. Dia nak menjelaskan bahawa Hashim ni, moyang Nabi ni, dia punya tugas tadi tu menyediakan makanan dan minuman kepada jemaah haji. Dan dia lah orang yang pertama yang kita sebut tadi itulah, pecah-pecah roti tu. Bukan pecah tu, semua perkataan guna pecah lah, kita sebutkan cari-cari lah, sedap sikit, cari-cari roti tu. Kemudian dialah yang merancang 2 perjalanan, iaitu musim sejuk dan musim
musim panas. Kemudian dalam cerita perihalnya, beliau keluar untuk berniaga ke negeri Syam. Setibanya beliau di Madinah terus berkahwin dengan Salmi binti Amr. Dia adalah salah seorang anak lelaki Adi bin Najjar. Di Madinah beliau tinggal bersama beberapa ketika bersama isterinya. Kemudian barulah beliau bergerak ke negeri Syam. Beliau tinggalkan isteri yang baru dikahwininya di Madinah. Ni apa tu? Mana dia musafir, singgah di Madinah, nikah. Duduk dulu sebentar situ. Lepas tu jalan pula, tinggallah bini ni. Dia macam orang dulu lah. Tu orang kita, moyang kita dulu kan, jenis jalan sini, singgah sini menikah. Lepas tu jalan pula, singgah menikah. Lepas tu waktu ramai isteri, ramai anak. Baik, beliau tinggalkan isteri yang baru dikahwini di Madinah. Perkahwinan itu membawa Salmi mengandung anak sulungnya, iaitulah Abdul Muttalib. Daripada Hashim ni, tok Nabi ni Abdul Muttalib. Semasa Hashim di Gaza, Palestin, beliau meninggal dunia di sana. Setelah itu isterinya Salmi melahirkan Abdul Muttalib pada tahun 497 Masihi. Beliau menamakannya Syaibah kerana terdapat tumpukan uban di kepalanya. Untuk seterusnya Salmi mendidik anaknya Abdul Muttalib di Yathrib, Madinah. Hal ini tidak diketahui oleh keluarga Hashim di Makkah. Dengan ini Hashim mempunyai 4 orang anak lelaki, iaitu Asad, Abu Saifi, Nadlah dan Abdul Muttalib. Dan anak perempuan seramai 5 orang, iaitu Ashifa, Khalidah, Daifah, Raqiyah dan Jannah. Jadi Abdul Muttalib ni anak yang bongsu lah. Setelah menikah tu dengan Salmi di Sayyidina Muhammad di Madinah. Jadi demikian kisah perjalanan hidup moyang Nabi lah, Hashim. Yang digelar keluarga Nabi ni dengan Bani Hashim. Seterusnya yang kedua, bahagian yang kedua, iaitulah tuk wa Nabi ni. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang sekiranya diizinkan Allah. Segala itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.